Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kita pada malam ini membicarakan sebuah permata warisan bangsa yang kita kenali sebagai tanjak, sebagai desta, sebagai semuta ataupun berbagai bentuk ikatan kepala di dalam pentas Nusantara itu sendiri. Jadi dah nama dia sidang channel seadanya. Persidangan ini adalah untuk kita saling membincangkan akan khazanah dan permata warisan Bonda Pertiwi. Jadi kalau kita biasa tengok ikatan kepala yang macam saya pakai ni, ada macam-macam bentuk, ada macam-macam nama, ada berbagai fashion di akhir zaman. Tetapi andai kita memperhalusi, saya ulangi sekali lagi, kita perhalusi, kita kaji sedalam-dalamnya, seperti mana di dalam kajian saya buku Kosmologi Sepersalinannya Warisan Bangsa Agung ni, rahsianya tanjak orang Melayu ni amat dalam. Ianya ada cerita kejadian alam, ianya ada sumpah, ianya ada ketuhanan, ianya ada akad, ianya ada tekad, ada tenunan sulaman. Di dalam konteks kosmologi sebuah bangsa, warisan yang mengenal intipati jiwanya, lubuknya, gelanggangnya, tawafnya penciptaan Yang Maha Esa pada sekujur jasad yang dinamakan Melayu. Lantas pada pagi ni kita bangkit daripada tidur, kita sudah tidak lagi bertanjak di dalam pakaian sehari-hari, di dalam adat istiadat budaya, di dalam mempertahankan diri, di dalam mentadbir alam, di dalam berbicara dengan alam. Ikatan kepala orang Melayu sidang babak pertama pada malam ini, kita mulakan dalam erti kata bahasa orang putih dia, the rite of passage. Di dalam tamadun manusia pastinya ada tanda ataupun adat istiadat dan budaya bila mana seseorang anak bangsa itu mencapai makam remaja, dewasa dan makam ketuaan ataupun yang dikatakan sesepuh pendiri ataupun pendukung ataupun peneraju ataupun majlis yang tua bagi bangsa tersebut. Ini adalah permata dan jua sebuah pakaian adat istiadat, the rite of passage yang bagi saya pada malam ini telah hilang. Lantas kalau kita kembali kepada kedudukannya, pakaiannya seorang Melayu merupakan perlambangan seorang kanak-kanak yang tidak mengenal dunia yang dia hidup kepada zaman remaja, iaitu eksplorasi, dan membawa kepada yang dikatakan adab ataupun dewasa, dalam bahasa saya dewa asa, mengenali keesaan dan ketunggalan dia, mengenali gelanggangnya tauhid, gelanggangnya esa dan asa. Jadi perkataan asa dan esa tunggal sejati, monotism, satu kesinambungan, kewujudan, penyaksian, kesaksian dan penyataan dan kenyataan ataupun deklarasi sebuah bangsa yang mengenal Tuan dia yang maha mencipta itu adalah tunggal, satu dan esa. Jadi mahkota seorang Melayu pastinya mencerminkan kesinambungan yang dikatakan ahli kitab, ketuhanan, dan kemudiannya mewarisi sunnah ataupun kisah yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, Nabi dan Rasul kita, penghulu kita, baginda Rasulullah SAW, Muhammad Alamin, Muhammad yang Ahmad tadi. Jadi duka cita pada malam ni kita kembali ke satu dunia, dunia yang mana tanjak dipakai pada majlis kerajaan, tanjak menjadi fashion, tanjak menjadi pakaian kedaulatannya, tanda seorang raja, penguasa atau datuk
di majlis istana ataupun adat istiadat penguasa orang-orang Melayu. Yang pada zaman ini mereka pakai gelaran sultan. Dahulunya adalah raja, ataupun sebelum perkataan raja itu wujud, ketinggian yang mengajar, mewakili ketuhanan ataupun majlis yang tinggi, mengajar, membimbing manusia menjadi insan yang sempurna ataupun insan yang mengenal keesaannya tadi. Tidak syirik, tidak menduakan Tuhan, hidup harmoni, tidak ada tabir dengan Yang Maha Esa. Andai kita lupa bahawa sepersalinannya bangsa yang agung ini, daripada ujung rambut sehinggalah kepada capal ataupun kasut ataupun sepatu ataupun persalinannya, ikatan kakinya tadi, jari jemarinya. Orang Melayu ada kasut, orang Melayu ada capal, orang Melayu ada boot. Sebenarnya benda ni dah hilang, ditelan di zaman. Pastinya serba-serbi daripada pakaian, bahasa, adat istiadat orang Melayu ini menjadi cerminan kepada pengenalan, menyaksikan, menyatakan dan mendeklarasikan kefahaman bangsa ini akan ketuhanan yang Esa Tunggal Sejati. Jadi perkataan Esa Tunggal Sejati, asa satu yang sa itu ada di dalam bahasa Melayu, ada di dalam bahasa tok nenek kita. Maka bagaimanakah bahasa ketuhanan, jiwa ketuhanan diterjemahkan, dizahirkan menjadi pakaian orang-orang yang mengenali ketuhanan dan wujud yang hakiki di muka bumi. Pastinya ianya tidak boleh lari, kan? Dia perlu kena tersurat dan tersirat. Lantas di dalam pakaian yang Melayu sepersalinannya ini pastinya ada yang tersurat, tersirat, ada ketuhanan, ada pengenalan kepada lapisan-lapisan api angin air tanah diri individu peribadinya seorang Melayu. Jadi Tanjak pun banyak jenis, banyak makam, kedudukan, tataran, dataran dan hal di dalam mencerminkan, menyatakan kefahaman sosok-sosok peribadi dan lembaga Melayu itu. Di dalam kefahamannya dia mencapai makamnya di sisi Yang Maha Esa. Ni kita dah pergi pada benda yang agak kompleks dan mungkin ramai orang tak faham. Kadang orang peli saya kata saya cakap bunga-bunga. Nampak? Ni masalah kita di dalam kita nak berbincang, bermuzakarah, membuka sidang, melihat kembali tanjak pakaian yang bermula di mahkota yang dikatakan mahkota Adam, ikatan kepala kepada anak cucu Adam yang mencerminkan wakil ketuhanan di muka bumi. Ni sidang malam ni berat. Jadi sidang ni tak lama, ianya adalah pengenalan. Lantas bagi mengakhiri sidang malam ni, saya buka lah. Tanjak bermula dalam bentuk yang dikatakan segitiga. Ada puncak, ada kiri dan kanan, yang mana jantan dan betina. Siapakah yang memberikan tanjak kepada anak-anak bangsa? Ayahnya dan ibunya akan pakaikan kepada anak lelaki. Ilmu kefahaman ini menjadi suatu adat istiadat, the right of passage. Keluarga Melayu, institusi Melayu zaman berzaman yang kini tidak lagi menjadi amalan budaya, telah hilang kerana kita telah hilang pemegang amanah. Maka kedudukan the right of passage ataupun tahap remaja, dewasa dan pengiktirafan ini tidak lagi diamalkan, ditunjuk ajar ataupun dikembalikan kepada orang Melayu kerana kita telah hilang kepimpinan. Pemegang amanah kita dah gaib, menanti waktu dikembalikan kepada bangsa Melayu. Maka ranaplah bangsa kita pada hari ini. Tanjak diguna pakai dalam persilatan, bergaduh, berpencak, tanjak jatuh menyembah bumi. Mahkota Adam, mahkota tanda daulat dan karamahnya terpelanting ketika berpencak. Mana mungkin
Tanjak ada ikatan yang tidak mungkin jatuh ketika bertempur, berpencak atau berperang. Inilah antara beberapa keilmuan Melayu yang telah hilang ditelan di zaman kita terlepas pandang. Ikatan tanjak daripada berbagai bentuk dan kisah sebenarnya perlulah dikembalikan kepada kedudukan ketuhanannya ahli kitab Melayu dan di dalam gelanggang Yang Maha Esa. Maka cerita itu ada dalam buku Kosmologi Sepersalinan Bangsa Orang Kita Melayu yang Agung. Babak pertama, babak kedua mungkin keluar pada awal tahun hadapan pada bulan 1. Jadi bagi mengakhiri sidang yang agak pendek ni kan, tanjak bukan sebarang tanjak. Tanjak ada grade, tanjak ada tahap, tanjak itu ada makam. Tanjak itu ada cerminan kepada seorang Melayu mengenali Yang Maha Esa Tunggal sejati dan mengenali lapisan-lapisan alam. Ada tanjak yang dipakai oleh pawang, ada tanjak yang dipakai oleh pendekar panglima di dalam berbagai kedudukan makam dan proses mengenali intipati dan lapisan-lapisan diri. Jasad itu sendiri ada banyak lapisan. Kita sendiri, intipati kita, jiwa dan raga kita dan rahsia yang kita pegang, bertawaf dan bertarinya elemen-elemen dan unsur gelombang, api, angin, air, tanah, cahaya, tulang belulang, kuantum mekanik, kuantum fizik, rahsia di dalam rahsia. Andai kita lupa orang Melayu memegang rahsia yang amat agung dan langka, sebuah bangsa yang tua, bangsa yang mengenali. Adakah ini cerita sembang kari, cerita yang saya tukar tambah? Saya maklumkan sekali lagi, bagi yang ada jiwa, perasaan hati dan nurani, yang ikhlas dan sayang akan permata warisan bangsa, apa yang saya katakan ini telah ada di dalam jiwa mereka, maka sama-samalah kita bersidang, kita bermuzakarah di dalam mengembalikan kedudukannya sepersalinan permata Allah, permata Yang Maha Esa, permata leluhur kita yang tidak pernah syirik, kafir ataupun menduakan Yang Maha Esa. Kita adalah bangsa yang mengenal. Maka kembalikanlah pakaian ini, rahsianya, kefahamannya kepada anak-anak bangsa. Andai sepersalinan bangsa bertauhid, bangsa ketuhanan ini ahli kitab Melayu dikembalikan, maka berjalanlah kembali anak-anak bangsa selaku wakilnya kepada Yang Maha Esa, Raja sekalian alam. Serba-serbi duduk pada makamnya hamba anak yang soleh, hamba saya di bumi tanah Melayu Bonda Pertiwi. Kita bakal bersambung dalam babak berikutnya. Kerana isu tanjak saja mungkin makam berpuluh-puluh malah beribu-ribu jam, umpama hikayat 1001 malam. Tetapi kadang-kadang saya terpaksa lompat sana lompat sini bila dapat arahan, dapat rasa dan gesa membuka rahsia tanjak, desta, ikatan, akad, tenunan, sulaman, warisan khazanah Bonda Pertiwi. InsyaAllah pada awal bulan depan ataupun dalam minggu ini, suatu pengisytiharan dan pengumuman Majlis Bonda Warisan Pertiwi akan saya umumkan bagi mengembalikan semula usaha ke arah mengembalikan ingatan, pandangan, rasa, jiwa dan raga, menilai kembali, mengangkat kembali, memertabatkan kembali pusaka permata Allah yang telah dikurniakan kepada putera dan puteri, ayahanda dan bonda, dirgahayu permata-permata Melayu di dalam gelanggangnya keluarga manusia yang pertama, ayahanda Adam dan bonda Hawa. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda kita, baginda Muhammad SAW. Al-Fatihah kepada sekalian leluhur kita yang terdahulu. Al-Fatihah dan suratul Al-Ikhlas kepada semua pejuang-pejuang bumi Melayu yang telah syahid dan telah mempertaruhkan, mengorbankan sehingga titisan darah terakhir mempertahankan
tanah air yang kita cintai ini, sehinggalah kita dapat lagi hidup dan menikmati walaupun umpama batu bata yang telah retak berderai. Kitalah yang perlu mengutip, membina kembali rumah tangga, kebun, kampung halaman dan akhirnya negara tanah Melayu kembali seperti dahulu. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bakal bersambung dalam babak kedua.